seperti di airport ataupun di pelabuhan dan sebagainya. So that's a good idea. Ya, kita akan tengok. Datuk Pengurusi, jadi itulah berkait dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lenggong. Ini yang dibangkitkan oleh Nibong Tebal berhubung dengan tekun. Tadi Yang Berhormat kata, Datuk Pengurusi, Yang Berhormat Nibong Tebal kata 45% NPL. Tak betul tu Yang Berhormat. Dulu pun saya dah jawab kan, dalam jawab lisan dulu, yang dibangkitkan oleh Bayan Baru. Bayan Baru yang mulakan tuduhan ni, yang mengatakan tekun ni gagal kerana kita keluarkan pinjaman 2 bilion 2.6 bilion, tapi kita telah kutip setakat ini cuma 1.9 bilion begitu. So ada lebih kurang 700 million tak berkutip. Saya dah jawab dulu, 700 ini bukan bermaknanya hutang yang tidak dikutip. Ya? Ini dia punya jumlah antaranya 300 million is a new loan. It's a new loan. How can you collect a new loan? Last 1 year punya 2011, kalau tak silap saya, about 300 million. So 700 minus 300, tinggal 400. Yang Berhormat rangkum sekali. Loan 300 juta tahun 2012 tu pun dianggap NPL. Tak betul. This is, you must know the fact. Mesti tahu fakta sebelum buat tuduhan. Tak betul. So, tanya, okey, sini saya jawab. Sekarang dah jawab dulu, dia lah. Nak lagi? Minta tanya lagi, okey. Terima kasih, Datuk Pengurusi. Terima kasih, Yang Hormat Menteri. Jawapan yang Hormat Menteri bagi pada Bayan Baru tu, loan yang dibayar lebih kurang 55%. Itu yang jawapan Yang Hormat bagi pada Bayan Baru. Jadi kalau yang dibayar 55%, maknanya 45% lagi belum dibayar. Okey, saya setuju itu yang kata running loan. Tapi running loan pun Yang Hormat Menteri, kalau pinjaman daripada awal pun, kalau orang pinjam 10,000 dia bayar, kita bayar sikit-sikit. Ni projek tekun ni, sebab dia kutip mingguan. Kecuali lah sekarang ni projek tekun tak kutip mingguan. Jadi bila dikutip mingguan tu, sudah tentu ada outstanding loan yang macam tu. Kalau 45% ini, ataupun kalau jawapan kepada saya tanya kepada Pulau Pinang. Kejap, Nepal Menteri. Dan soalan bertulis, jawapan bertulis Menteri, bagi pada saya di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang lebih kurang dalam 36%. 26 ke 36% dalam jawapan bertulis. Itu pun tinggi. Kalau 36% daripada 2 bilion, kalau di Pulau Pinang daripada berapa ratus juta, itu pun tinggi Yang Hormat Menteri. So itu bukan fakta yang salah. Soalan saya yang saya risau, yang saya bimbang ialah, kalau orang ini tak bayar Menteri, maknanya ia menyekat peluang yang beribu-ribu orang di luar yang lain itu yang memerlukan modal pusingan untuk mempertingkatkan kedudukan sosioekonomi mereka. Kita nak bantu orang itu. Dan kerajaan berhasrat nak bantu yang itu. Itu niat yang baik. Tapi kalau orang yang tak bayar ni, kalau kita tak ambil tindakan langsung, saya nak tanya sekarang ni, what is the recovery plan yang digariskan oleh kerajaan, kementerian untuk mengutip loan-loan ini? Apa dia pecahan-pecahan dia orang yang tak bayar ni? Saya nak Menteri jawab ni. Okay. Terima kasih Datuk Pengurusi dan Yang Hormat Nibong Tebal. Saya dah kata tadi, yang menjadi masalah, yang dikatakan masalah, itu bukanlah 700 juta yang belum dikutip itu. Yang belum dikutip itu, di sini ada ni. Ya, kalau tidak angka pun boleh. Iaitu, yang dikatakan defaulters is only 157 million. Lebih kurang 5.3%. I don't know. This is the figure. And diberi oleh tekun. But Yang Berhormat buat tuduhan, kata
45%. Itu jawapan nombor 1. Ya. Jadi jawapan kepada soalan selanjutnya yang Muhammad kata, apa tindakan untuk mengutip ini? Yang ada lebih kurang 5% yang dikatakan defaulters ni. Kita akan teruslah ambil tindakan. Takkan nak biar saja. Kita bersetuju dengan Yang Berhormat, iaitu walaupun jumlahnya kecil, jauh lebih kecil daripada apa yang Yang Berhormat sebutkan itu tadi, ini pun satu jumlah yang boleh, kalau kita dapat kutip balik semula, boleh membantu pihak peniaga-peniaga yang lain yang amat memerlukan bantuan daripada kita. We are very, kita faham apa yang Berhormat sebut, dan kita pun mempunyai semangat untuk membantu usahawan. Itu sebab tekun sampai 2, berapa ni? Tadi saya sebut 2.6, actually more than that, 2.9 billion. Takkanlah kerajaan keluar duit banyak begini kalau tak ada commitment to help the small businessmen ataupun the small entrepreneurs. But in the course of doing that, adalah a little bit of a problem yang dengan izin yang kita nak kena selesaikan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, tak ada yang sempurna kan. Jadi Yang Berhormat kena terima hakikat itu. Okey. Itu berkenaan dengan pinjaman tekun. Dana 30 juta untuk orang Cina. Dato' Pengerusi, saya minta mencelah. Ya, Dato' Timbalan Menteri. Minta kebenaran Dato' Pengerusi lah. Boleh ke tidak? Boleh? Kalau Timbalan Menteri benarkan, saya jemput. Saya benar, tapi saya tengok Datuk Pengerusi pun dah letih. Kesian pula. Hanya satu soalan saja. Dato' Pengerusi, saya cuma nak tanya, sama ada tekun ini, ada kementerian bercadang untuk buka kepada pemohon daripada bukan Bumiputera? Sekian, terima kasih. Ini saya nak sebut ni ada dana 30 juta tadi untuk orang Cina tidak diuruskan oleh tekun. Yang Muhammad Datuk Nibong Tebal. Yang ini untuk yang lain-lain ni, saya pun saya rasa buat masa ini tak ada kan untuk bantuan untuk peniaga Cina, sebab masyarakat Cina tak ada masalah. Kalau tengok pinjaman daripada financial institution, all the banks, how many billions dah bagi kat you all, yang masyarakat Cina. Bukan kita kata kita nak berdiskriminasi, tapi kita nak membantu golongan yang memerlukan bantuan. Dan kita tidak ada tabung yang besar, kata-kata bilion. Kalau kita ada tabung yang besar sampai kata-kata bilion, then we can give to everybody, and then we become like a bankers, just like any other banks. But this tekun was tabung untuk membantu usahawan kecil untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jadi masyarakat kita daripada kaum Bumiputera yang banyak menghadapi masalah. Don't politicize this, or jangan jadikan isu perkauman. This is a small matter. Cuma Tok Mesti, saya nak tanya satu lagi soalan tentang tekun. Sungai Tani. Ya, okey. Saya nak kepastian sekali lagi kepada Menteri, sebab melihat data-data yang ada di tangan saya ini, Menteri Pertanian waktu itu pada tahun 2010, bertarikh 25 bulan Mac 2010, mengatakan pada tarikh tersebut ada 33,149 orang yang tidak membayar hutang tekun, ataupun berjumlah 17% daripada total borrowers, dan amountnya ialah 133.27 juta. Jadi daripada tarikh Menteri waktu itu menyebut, iaitu pada 2010, dan hari ini pada 2013, kalaulah Menteri menjawab bahawa orang defaulters ni telah menurun dari 17%
kepada 5.3%. Saya ucap tahniah dan syabas. Tetapi cuma saya nak confirmkan sekali lagi dengan Menteri bahawa defaulters yang sebenarnya sekarang ni berada pada tahap 5.3%. Itu benar. Terima kasih. Ni mikrofon pun dah malam-malam ni dia tak berapa berfungsi. Yang Ahmad Datuk Pengerusi, saya yang tahu yang buat pengusaha ni duduk situ pasal apa? Dia nak tunggu jawapan bab bernas. Kalau tidak dia dah tak ada. Sabar belum sampai tajuk tu lagi. Ni nak tahu tahap bernas je, lain tak minat tu. Okey, Sungai Petani, yang berhormat Sungai Petani. I think saya rasa yang berhormat salah dengar. Kita tak cakap, saya tak kata 5.3% daripada bilangan peminjam. Saya sebut 5.3% daripada Tok Pengerusi, daripada jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan. That is 5.3% from 2.9 billion of loan. Clear? Jadi, maknanya, what I'm trying to say here, Datuk Pengerusi, yang berhormat, dulu mungkin 2010, 17% yang berhormat sebut tadi. Jadi, maknanya sekarang ni we have improved tremendously. From 17% to 5.3%. Itu yang saya nak pengesahan. Memang benar bahawa defaulters tinggal 5.3%. Kalau itu jumlah pinjaman, bukannya bilangan orang peminjam. You know the difference? No, orang yang meminjam bukan berpuluh-puluh ribu. Jumlah pinjaman 2.9 bilion. Yang jumlah yang belum, yang menjadi apa nama ni, loan NPL. You know NPL? Yes, I know. Yes, I know. Yang Muhammad dulu kerja kat kedutaan. Tapi saya juga CEO. Ya. So, 5.3% ialah bersamaan dengan berapa? 157 juta ringgit. Faham tak? So, clear lah. Sebab tu saya kata tadi, saya nak pengesahan bahawa sebab sekarang ni kita ada menteri baru. My boss very good. Pegawai-pegawai pun sekarang bagus. Cuma saya nak mengesah, Menteri, saya cuma nak mengesahkan nama itu. Sebab itu saya kata, kalau sekiranya jumlah defaulters daripada 17% turun sampai 5.3%, saya ucapkan tahniah. Namun begitu, kita akan pastikan kita akan dapat angka supaya kita mengesahkan. Itu saja, tahniah. Terima kasih. Itu saja saya nak mention. Yang Hormat Menteri minta tolong sikit je. Yang Muhammad Datuk, saya tak sebut defaulters. I said NPL. Loan that defaulted loans. 1.57. 157. Orang tak bayar hutang lah tu, cerita defaulters lah tu. Apa yang berbuat? Dia tak faham ni. Saya kata duit, saya bukan cakap orang. Oh, you are talking about 5.3% tak bayar, yang telah berbayar, belum bayar lagi. Yang belum bayar daripada jumlah 2.9 bilion. Maknanya macam ni lah. Orang saya tak tahu. Tu kita bagi nanti. Nak tahu orang berapa orang, saya akan bagi tahu. Amount defaulted. Tapi yang penting bukan orang. Yang penting ialah berapa duit. How much money not collected. Itu yang penting kan. Kalau saya bagi pinjaman kepada yang berhormat, saya nak duit tu, bukan saya nak yang berhormat tu. Betul. Yang berhormat saya peduli apa? Tidak. Menteri. Saya ungkapkan, Tok Pengerusi, minta maaf. Okay. Saya ungkapkan tadi bahawa pada 25 Mac 2010, Menteri menjawab dalam satu PC mengatakan bahawa 17% ataupun 33,149 peminjam yang meminjam sejumlah 133.27 bilion, mereka ini tidak membayar hutang tekun dan diklasifikasikan sebagai defaulters. Jadi saya sebut tadi 17%, mana ada total daripada 17% peminjam. Yes, 17% ataupun 33,149 tak bayar hutang. Kemudian Menteri sebut tadi defaulters yang ada dalam rekod Menteri sekarang yang cuma tinggal 5.3%. Saya kata kalau angka itu turun, saya ucap tahniah lah. Tapi adakah ini benar? Itu saya nak tanya. Tak benar. Yang memang Datuk Pengerusi tak benar. Okey. Pasal apa? Kita bercakap perkara yang berbeza.
Yang Berhormat bercakap bilangan peminjam, saya bercakap jumlah pinjaman. Jadi mana sama? Jadi kalau nak sama, Yang Berhormat nak tahu 5.3% ni ataupun 153 juta ni berapa orang yang terlibat? Itu saya terpaksa kena bagi jawapan lain. Bertulis. Adil Kita adil. Yang tuduh zalim tu pasal apa? Pasal putih tak habis-habis zalim. Nanti tunggu. Boleh Menteri. Ya. Menteri boleh. Ya. Ada lagi Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, satu saja. Ya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Itu yang saya bangkitkan persoalan tadi, sebab kita nak tahu kuantum pinjaman itu ni apa yang Menteri. Sebab kalau kita tidak mau yang pinjam yang besar ni, yang lebih pada 50,000 ke ataupun yang 20,000, itu merupakan orang yang tak bayar balik. Kalau itu dia, itu yang kita tak mau yang tu. Sebab itu saya minta, saya pohon Datuk Pengerusi, saya minta Menteri memberi jawapan yang bertulis selepas ini untuk mengimatkan masa iaitu jumlah sehingga kini, jumlah pinjaman yang belum dibayar balik. Lepas tu kuantum dia pecahan yang macam tadi ni yang saya sebut tadi, yang 5,000 ke bawah, yang 5,000 ke 10,000, 10,000 ke 20,000, kemudian yang 50,000 ke atas. Berapa jumlah dia? Sebab kita nak tengok dia apa orang yang paling tinggi itu yang pinjam banyak tapi itu yang tak bayar dan merupakan jumlah yang tertunggak yang paling banyak. Kita nak tengok peratus dia tu. Okey. Itu yang satu. Kemudian yang keduanya, sebab kita nak perhati daripada jenis perniagaan itu. Orang yang macam mana yang tak bayar ni? Orang yang macam mana? Orang yang berniaga kecil-kecil macam mana? Ataupun orang yang kita bagi kepada restoran ke? Ataupun kita bagi yang perniagaan besar-besar? Itu yang kita nak tengok, sebab ianya akan bercanggah dengan tujuan ataupun matlamat penumbuhan dan tekun ini. Itu saya harap Datuk Pengerusi kita dapat jawapan tulis. Terima kasih. Ya, Datuk Pengerusi Yang Berhormat ni pun tebal. Tekun dari segi jumlah ataupun limit amount pinjaman ada had. Dia tak bagi kepada peniaga besar-besar boleh pinjam juta-juta. Tak ada. Sebab kita nak tolong peniaga kecil. Ya? Dan dengan sebab itu, how to do it? We limit the maximum loan yang kita bagi. Dulu saya kira 50,000 ke apa? Maximum. Now, it has gone up to 100,000. So, 100,000. But category of business, I cannot tell you now. Itu kena detail. Pegawai akan siapkan, kita akan jawab bertulis. But I can assure you, no big tycoons, big businesses yang dapat menggunakan tabung tekun ini. Sebab limit dia 50,000 dahulu, sekarang baru 100,000. You satisfied with that? Tak satisfied juga. 100,000. Bukan kita bagi sejuta. Okay. Jadi Yang Berhormat more interested in the numbers daripada bilangan pinjaman ataupun jumlah pinjaman. Tak apa, we can reply to that. Jadi ini lagi satu tadi, dana 30 juta untuk orang masyarakat Cina. Untuk makluman, tidak diuruskan oleh tekun. Ya. Dan seterusnya, pemantauan program tekun. Yang Berhormat tanya tadi, macam mana pemantauan? Lembaga amanah yang diwakili oleh MOA, MOF dan EPU. Ada lembaga amanah yang akan, orang kata, memantau perjalanan tekun daripada masa ke masa. Sama ada mereka menepati matlamat kita, ya. Skim pembangunan usahawan masyarakat India, SEPUMI, diuruskan oleh tekun. Sejak dilaksanakan pada tahun 1998, seramai 12,319 usahawan India mendapat pinjaman dengan nilai RM153.8 juta. Masyarakat India. Ini mereka yang memerlukan. Okey, habis ni bung tebal. Lenggong tadi dah jawab dah.
Tapi Lenggung tadi ada bertanya tentang penubuhan RTC dan UTC ya. Ini untuk makluman, ini di bawah KKW. RTC and RTC yang satu tu bukan RTC yang lagi satu. Tu Rahim Tambicik bukan? Ni Rural Transformation Center. Makin tengah malam Melawak lah sikit malam-malam ni. Betul. Wah, yang pokok senang giling kepala betul apa? Pak Menteri. Kalau tidak tak gelak. Lagi apa dia? Terima kasih Datuk Pengurusi. Tak begini. Datuk Pengurusi. Pusat pemrosesan industri perikanan di Lenggong itu asalnya untuk Pekasam. Lebih daripada 4 juta dibuat. Besar. Tetapi nampaknya tak begitu berjalan dengan baik. Letak peniaga Pekasam situ lawan dengan yang letak orang kata okay. pun tak boleh berjalan. Jadi pusat itu mesti dioptimum dibuat lain. So saya cadangkan kementerian sama ada swasta kan ataupun buat konsep RTC. Semua agensi kementerian pusatkan situ. Saya telah mengusulkan untuk letakkan Kedai Rakyat Satu Malaysia. Sebab tak berdaya maju. Tak berdaya maju sungguh. Saya takut nanti jadi Gajah Putih atau sebagaimana pusat perikanan darat di Banding. Itu merugikan. Kalau audit pergi nanti masalah. Jadi itu saya minta cadangan dalam Dewan Yang Mulia ini ubah suai. Tapi masih lagi pejabat perikanan, tapi ubah suai dengan lebih baik dan tersusun. Dulu menteri dulu nak cadangkan tu dah. Kalau tak boleh swasta kan. Ini Datuk Pengurusi sejak menang jadi majlis tertinggi ni bercakap pun bukan main baik lagi. Tahniah Lenggung. Itu idea yang bagus. Ya, saya rasa pegawai pun setuju. Terima kasih Fazil Ahmad. Untuk kita lihat bagaimana nak membetulkan keadaan. Ya. Tak ada apa ruginya kita nak memperbaiki tempat itu dan manfaatkan untuk nelayan dan pengusaha-pengusaha. Ya. Saya setuju sangat dengan cadangan itu. Yang Berhormat Datuk Pengurusi sabar. Ni tak ada bertanda pun. Ya, Yang Berhormat Pasir Putih. Yang Berhormat Pasir Putih. Saya ni bukanlah alim ulama, Datuk Pengurusi. But be careful. No, saya ada baca kitab juga. Dalam zaman-zaman akhir zaman ni, ada para alim ulama yang menjual Al-Quran untuk mendapat kepentingan dunia yang sedikit. Be careful. You know? Jangan gunakan ayat Quran untuk memberi justifikasi kepada kepentingan diri. Nak mewajarkan hujah kita yang berupa kepentingan sempit, bukan kepentingan ramai. No, this is first advice. You do not know about Islam. You better keep quiet. No, itu di Kota Melaka ya. Kota Melaka you don't know. You better keep quiet. Tak boleh tanya ke? Boleh. Tanya tapi you are being cynical. You know you are being cynical and sarcastic. Oh, I say, was that the answer? That's all. No. I'm old enough to understand whether you are being cynical or not. Yeah. Pengurusi, Malaysia lawan Qatar semua menang. Jangan panjang-panjangkan hal tu. Sebab Yang Berhormat Pasir Putih dulu pun tuduh kita menzalimi petani-petani. Dan hari ini pada malam ini pun tuduh kita menzalimi. Saya hari itu lupa nak sebut. Ni saya nak sebut. Tolong dengar ya. Ada. Sungai Kelantan itu kotor disebabkan oleh pembalakan di sebelah atas sana. Dan membawa lumpur-lumpur sehingga sungai itu menyebabkan masalah pengairan padi. Sawah-sawah padi. Orang-orang kampung. Siapa yang menzalimi orang kampung ni? Petani-petani pesawah-pesawah ni. Yang Berhormat kata Yang Berhormat Esko. Yang Berhormat tahu apa nama tu dasar-dasar dan juga tindakan kerajaan negeri. Kenapa dibiarkan pembalakan sana berlaku sehingga menyebabkan pengairan petani menjadi terjejas dan petani menghadapi masalah?
Why do you allow Itu nak beritahu itu maklumat tak betul tu. Apa tak betul, kita buat kajian, kita buat Betul. itu ni. Daripada atas nun. Kita Betul. ambil gambar. Sudah berapa lama sudah pembalakan dah berlaku di Kelantan? Sepanjang masa. Ya, jadi pemendapan dan botak masalah antara air tu. sekarang ni berapa lama? Berapa lama sudah terjadi? Apa tu? Masalah air Sungai Kelantan ni berapa lama? Ini masalah air Sungai Kelantan. Baru. Siapa kata baru? Baru saja kan. Surutnya apa ni Dah water berlaku dah table berapa sudah musim surut baru. dah. Ya, Ya Mak Menteri, dengan Pasir Putih, jap. Elok tumpukan pada jawapan. Dah 10:17, kita nak habis 10:30. Ya. Tolong habiskan jawapan dan kita nak luluskan kementerian ini. Ya. Tepat pada Jadi, soalan tak? Ya, Pasir Putih duduk. Ya. saya ingat oleh kerana kita ada berapa belas minit, 13 minit je lagi. Yang lain-lain tu saya tak mau jawab. Tak ada masa. Jawapan bertulis. Saya nak jawab ni soal bernas ni. Ya tak? Ke tak ada masa nanti? Setuju tak? Semua sekali bertulis. Yang Muhammad pokok senang nak bertulis semua. Setuju. Bernas tak mau? Ya. Sempat lagi tengok bola ni, sempat lagi. Apa dia? Ya, Yang Muhammad kalau pilih jawapan bertulis, pilih jawapan bertulis. Yang mana satu? Ya. Jawapan bertulis Yang Muhammad. Semua sekali. Betul bertulis. Ya. Baiklah. Yang Muhammad, Kepala